Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat guru RBT Reka Bentuk Teknologi dan TMK pada petang ini. Dapatlah kita bersama-sama dalam prabimbingan bagi tahun 2022. Jadi minggu ni ialah minggu terakhir persekolahan ya. Jadi maknanya kita akan membuat persediaan untuk tahun 2022 selepas mengambil kira beberapa kriteria. Pihak PPD telah menyenaraikanlah sekolah-sekolah bimbingan bagi tahun 2022 insya-Allah. Jadi kita mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan membaca Ummul Kitab untuk mendapat keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, selamat, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua hadirin, semua guru-guru RBT, Cikgu Sarima, Cikgu Gui Ching, Cikgu Ahmad Yani, Cikgu Gan Heng Kiong. Alhamdulillah, terima kasih. Cikgu Gan Heng Kiong dengan Cikgu Gui Ching dua ya? Sekali sekolah? Ya, sama yang pen dua. Dan Cikgu Eng Wee. Okey. Sekejap Okey, dekat Telegram saya ada mengirim link untuk borang guru dibimbing. Nanti cikgu boleh masukkan sekali jadual waktu ya, jadual waktu dan tapi yang untuk hari ni kita akan masukkan juga borang rundingan dan konsultasi ya. Kita nak fokus kepada perancangan tahun depan. Assalamualaikum Cikgu Muhammad Munzairi bin Ali. Sekolah mana ya Cikgu Muhammad? Minyak Beku. SK Minyak Beku. Cikgu Amita ya? Saya sebelum ni Cikgu Rushidah, Cikgu Hamidah. Saya nak ingatkan huruf R tu tadi, Rushidah. Bersara ya? Ada bersara. Ya. Dia dah bersara ya? Dah bersara dah, baru bersara. Baru bersara, alhamdulillah dengan memberikan banyak perkhidmatan. Apa cikgu Aish maybe terlepas saja. Kita tak dapat hadir. Okay, terima kasih Cikgu Muhammad Munziri ya. Sebab saya dah berkesempatan hari tu dah pergi ke SK Minyak Beku. Saya bidang lain termasuk dalam bidang ni lah. Alhamdulillah ada cikgu yang mengisi kekosongan tu tadi. Cikgu Mariam, okey kita boleh nak share PowerPoint Cikgu Mariam ya? Boleh tak Cikgu Mariam? Sebab saya bila menyampaikan, saya nak buat teknikal, nanti saya macam saya biasa bila menyampaikan saya tak handle teknikal. Saya minta di guru-guru penglibatan guru-guru. Jadi kita dari situ, sebelum ni saya mengendalikan mata pelajaran perniagaan kan JKD 15 tahun, jadi saya memang macam tu nanti saya senang kenal cikgu-cikgu. Boleh kita share Cikgu Mariam untuk pembentangan petang ini. Sekejap je ya pembentangan petang ni sebenarnya sebab dah hujung tahun, kita cuma nak merancang untuk tahun depan. Tak naik Cikgu Mariam boleh tak?
Kejap Puan. Tak apa, dia memang ambil masa jauh kan daripada Senggarang. Okey. Berlaku peningkatan tak ni apa selepas membuat PBD tu sekolah? Ada masalah tak? Okey, tak ada. Okey Puan, dah boleh. Dah boleh ya. Sekejap je. Hari ni Februari. Saya kena maklumkan kepada sektor pembelajaran sektor pembelajaran bekerja dari rumah, jadi kena ada report, ada pergerakan pegawai itu dalam pengetahuan sektor pembelajaran. Jadi alhamdulillah ya, subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya dapat barisan MLT daripada sekolah-sekolah yang berikut. Jadi tahun ni kita akan bersama untuk memperkasakan ya subjek RBT dan TMK ya, sekolah rendah. Ini ialah prabimbingan untuk tahun 2022 insya-Allah. Jadi ini warna korporat PPD ialah purple dan kuning. Jadi saya adalah Puan Zanari Abdul Rahman, SIC plus TVET. Sebelum ni saya mengajar mata pelajaran perniagaan dan merupakan jawatan kuasa kurikulum daerah di Segamat 5 tahun dan di Batu Pahat 10 tahun. InsyaAllah kita akan gunakan pengalaman yang banyak dalam memperkasakan subjek TVET, insyaAllah. Jadi bila masuk dalam SIC TVET ni, saya juga diamanahkan untuk maksudnya untuk memperkasakan subjek-subjek vocational termasuk college vocational kita, College Vocational Batu Pahat dan College Vocational Tun Hussein On. Jadi untuk sekolah rendah ialah mata pelajaran RBT dan TMK insya-Allah. Jadi kalau mata pelajaran di peringkat sekolah menengah ada 11 mata pelajaran dan peringkat STPM termasuklah ekonomi dan perakaunan. InsyaAllah kita sama-sama kita kongsi mungkin amalan-amalan baik yang mana-mana sekolah yang dah amalkan mungkin boleh kita kongsi dan bersesuaian dengan kita jika sesuai untuk penyelesaian masalah di dalam sekolah kita ambillah. Mungkin serasi mungkin boleh digunakan. Next, Cikgu Mariam. Tugas saya sebagai SIC. Slide kedua Cikgu Mariam. Kita lebih kepada untuk membuat dokumentasi untuk yang bimbingan tahun 2022 ni. Tak gerak? Slide dia tak gerak Cikgu Mariam ya? Okey. Ni ialah tadi pada pertanyaan kan sebab dia ada perubahan. Tak apa, kumpulan yang sudah ada di grup Telegram saya. Cuma saya nak beritahu yang ni untuk sekolah rendah yang bimbingan 2020 ada 5 orang SIC TVET dari tepi Puan Zalita ya yang tudung pink tu. Puan Nilam, ketua kami Cikgu Syarin, Cikgu Zalina, saya. Timbalan kita Cikgu Hamidah dan KPPD kita Dr. Suaimin. Jadi sudah diberikan sekolah-sekolah yang berikut. Kalau cikgu tengok tidak ada lagi Puan Haja Nur Afiza di TVET sebab
beliau memohon untuk ditukarkan ke SIC Sains dan Matematik mengisi kekosongan Cikgu Samadi yang bersara sebab dia lebih prefer untuk mengendalikan subjek sains matematik walaupun ijazah beliau ada dalam bidang TVET. Jadi kami berlima, maksud ada kekosongan SIC plus TVET lagi seorang. Jadi kita tambah lagi sekolah yang ditinggalkan oleh Puan Hajah Nur Hafizah dan mengikut kriteria yang baru untuk fokus dalam bimbingan 5 pegawai SIC. Inilah yang tersenarai. Jadi pada petang ini saya bersama SK Tenaga Sepakat ya, Cikgu Sarimah, SK Minyak Beku, Cikgu Munzairi, Cikgu SK Senggarang, Cikgu Mariam, Taman Sri Kota, Cikgu Engwi, Cikgu SK Montfort dan Cikgu Aish. Maybe Cikgu Aish ada kerja mungkin, mudah-mudahan dia sihat sebab SJK Siong Peng 2, Cikgu Gui Yi Ching dan Cikgu Gan Heng Kiong. Terima kasih Cikgu guru mata pelajaran pun turut serta. Jadi senang join saja, jadi mudah faham, mudah buat kerja, proaktif. Sebab sekarang ni COVID sedang marak ya, lebih dari 20 keluarga di PPD dijangkiti. Jadi ramai yang bekerja dari rumah dan sanitize selang 2-3 hari selang lagi sanitize, jadi batuk apa semua. Sebahagian kerja di pejabat, jadi sebahagian tak tahu nak bekerja dari rumah, jadi sebahagian kerja tak dibawa balik ke rumah. Jadi kena mohon untuk dipantau virus ni COVID-19 ni di PPD ya. Sebab di PPD kita pun positif apabila driver PPPD dia positif, jadi dia di dalam kenderaan sejak semalam hari Ahad. Jadi positif, so sedang melakukan pemantauan. Saya pula kontak rapat, tapi sangat mudah ya, jadi kita jaga diri insyaAllah ya. Kita nak selamatkan dulu ya anak-anak SPM mungkin yang ramai ya yang terjangkit. Masa saya membuat bimbingan minggu lepas pun ada 4 yang baru sihat, 4 sekolah dan 4 yang tombang. Jadi terlalu ramai dan dengar di sana-sini, jadi kita kumpulkanlah untuk mengirimkan apa yang kita boleh bantu. Cuma berdoa mengumpulkan untuk bacaan jemaah Yasin dan doa selamat serta menghantar mungkin belanja dapur ataupun mungkin keperluan, sebab bila kawan-kawan jatuh sakit kita datang juga ke rumah ya, memakai itu yang sebolehnya kita bantulah, mungkin belanja dapur ataupun menyantuni mereka, mungkin mereka perlukan beras ataupun keperluan asas yang lain, insyaAllah. Okay, next Cikgu Mariam. Alhamdulillah dapat kenal Cikgu Mariam. Ya Cikgu Mariam, next. Kita santai je petang ni Cikgu Mariam, sebab dah hujung tahun, tapi prabimbingan untuk bimbingan tahun depan perlu dilaksanakan segera pada minggu ini. Ya Cikgu Mariam, dia macam memang lambat sikit Cikgu Sarimah Muhammad, cikgu yang pindah ke Seri Tengah tu, cikgu siapa ya? Yang naik pangkat? Ustaz Muhammad Huzairi. Nama dia apa? Huzairi ya? Ya, Huzairi bin Aziz. Huzairi. Dia GPK Koko dekat SK Seri Tengah. Yang gantikan cikgu Ustaz Rahimi ya? Betul. Sebab Cikgu Zairi tu saya baru jumpa sekali, jadi sekali imbas kan. Kita kadang-kadang pakai mask gitu kan. Saya tu yang nak ingat balik tu kadang-kadang. Cikgu Engwi ya, bila dia sebut guru besar Cikgu Rozi sebut Taman Sri Kota, so saya ingat saya akan ke sana Cikgu Engwi, Taman Sri Kota.
Okey, keperluan bimbingan nanti dalam link yang saya berikan, cikgu tulis dalam link tu ya, sebab senang, dia tak hilang. Dia tak susah cari. Dia dah ada satu link khas. Saya dah buat untuk isi semua maklumat bimbingan berkaitan RBT. Di dalamnya ada borang profil MLT. Ya, itu tarikh tu abaikan sebab saya baru dapat ni semalam daripada senior. Jadi tak apa, yang tu tarikh minggu ni pun okey. Kemudian cikgu mungkin akan share jadual waktu untuk tahun 2022 nantilah bila buka sekolah. Okey. Ni adalah borang maklumat profil MLT, maknanya guru, ketua panitia di sekolah rendah. Cikgu isi je borang ni. Nanti kita berdasarkan data tu kita nak start daripada mana, sebab kita akan melaksanakan bimbingan terbeza. Sebab antara individu tu keperluan dia kita mesti tahu berdasarkan TNA ya, tapi TNA ialah training need analysis tu ialah persepsi. Jadi kita mungkin akan bergerak daripada markah SKPMG tu. Markah SKPMG tu beberapa kali pencerapan, kita mungkin mengambil kira pencerapan yang terakhir ataupun yang paling tinggi kan. Yang sebab kita nak bergerak membuat bimbingan tu ialah apa yang guru perlukan, bukan apa yang guru sudah tahu. Jadi kita berdasarkan dua tu lah, TNA, Training Need Analysis dalam SPL KPM, dalam maklumat tu, dalam yang cikgu isi borang soal sedidik untuk keperluan analisis, keperluan CPD dan keperluan PLC ataupun melalui SKPMG tu. Data daripada situlah kita bergerak untuk membuat bimbingan. Jadi antara individu tu dia berbeza. InsyaAllah. Maybe Cikgu Sarimah mahir ya buat menghasilkan modul kan. Jadi mungkin cikgu lain, Cikgu Mariam, dia memerlukan bagaimana nak buat banner item. Jadi kita lihat di situ nanti daripada profil guru tu, markah dia dekat mana, apa yang perlu kami bantu. Jadi berdasarkan data, bukan tak boleh sama semua sebenarnya. Jadi kalau kita dapat jumpa bersemuka ataupun secara personal, nanti kita boleh tolong lebih fokus. Mungkin cikgu Gui cikgu Gui, mungkin kita boleh bincang dialog prestasi. Ya, dalam prestasi mungkin kita nak program-program intervensi mana yang lebih perlu di checking semula. Mungkin Cikgu Engwi nak melaksanakan CPD ataupun mungkin kurang dari sudut PBD ya, pentaksiran bilik darjah. Sebab pentaksiran bilik darjah tu merupakan data yang akan sangat berguna ya kepada prestasi anak-anak kita, kemudian kepada ibu bapa mereka nak menilai prestasi anak-anak. Kemudian data tersebut juga merupakan data yang sangat penting, bukan saja di sekolah, di PPD, di jabatan dan di peringkat kementerian. Itulah data bila anak-anak kita dapat 2, macam mana kita nak tolong dia dapat 3 ataupun daripada 5 sebenarnya anak-anak kita boleh dapat 6 ya, TP 6 sebenarnya. Jadi dekat situ sebenarnya keperluan bimbingan pentaksiran bilik darjah. Jadi PBD tu, tahap penguasaan yang kita berikan tu bukan digunakan untuk satu pihak saja, tapi ada banyak pihak yang berkepentingan, terutamanya untuk melanjutkan pelajaran. Jadi menggunakan markah PBD, katakan pelajar tingkatan 3 kan, dia nak sambung ke college vocational. Jadi college vocational memerlukan data PBD untuk dia meneruskan pengajian ke peringkat sijil dan seterusnya diploma. InsyaAllah. Jadi mungkin Cikgu Ahmad Yani boleh share nanti amalan baik. Cikgu Ahmad Yani begitu berpengalaman, maybe dekat sinilah pertemuan tu, kreativiti kita saling melengkapi, kita satu tim
Mungkin dekat sini ada kekuatan. Nanti kalau dapat berkenalan lebih lanjut, saya akan dapat detect apa kekuatan cikgu. Kita akan sama-sama memperkasakan dan kongsi bersama, insyaAllah. Di mana ada soalan, mungkin cikgu boleh PM tepi sebab tak semua orang boleh share dekat public kan. Jadi boleh PM saya, terutamanya waktu bekerja kan, 8.5 kita di PPD. Hari Isnin, Selasa, Rabu adalah hari bimbingan. Hari Ahad tu untuk mesyuarat dan grounded di PPD, dan hari Khamis ialah hari untuk meeting grup SIC, untuk grup SIC saja. Jadi Isnin, Selasa, Rabu adalah hari bimbingan. Jika saya tidak pergi ke sekolah menengah ataupun ke sekolah angkat, boleh saja PM saya bila-bila sebab cikgu kena tanya saya ya, sebab saya bila ditanya baru kita boleh dapat tolong. Cikgu jangan jauhkan diri, jangan takut sebab kami diamanahkan untuk membantu guru-guru ya. Kalau kita lihat JD, sebelum ni ada JD ya, muka surat 2 lah Cikgu Mariam. Muka surat 2 tu JD tanggungjawab SIC. Ni, tak nampak Cikgu Mariam. Nampak tak? Tak nampak. Jadi kalau dekat sini dia untuk membimbing guru ya. Okay, membimbing dan membangunkan guru. Jadi membimbing dan membangunkan guru dalam aspek kurikulum, pedagogi dan penilaian. Jadi kalau saya bermula dengan pembinaan item. Contohnya ya, pembinaan item ni macam fungsi bank pusat. Kalau kita letak 5 markah, dia akan merugikan calon sebab fungsi bank pusat cuma ada 4. Lepas tu kita pemilihan kata kerja, jelaskan, terangkan dan huraikan. Dia punya markah berbeza-beza. Bagaimana kita membuat pemilihan kata tugas dalam soalan, bagaimana membina item yang baik. Sebab daripada item yang baik, biasa kita bila dialog prestasi, kita lihat analisis item kan, kita nak buat intervensi, tapi rupanya akar dia ialah bina item. Daripada bina item tu soalan mesti qualified. Macam soalan kita gambar rajam muka surat 4 dan soalan muka surat 5, bila pelajar mengelak soalan 2-3 kali, dia akan merugikan calon lah dari segi masa dan teknikal. Jadi mesti satu muka surat dia punya, kita akan berkongsi bagaimana membuat modul pembinaan item yang baik. Membuat penyeliaan pengajaran dan pembelajaran, mungkin kita akan menambah baik sebab kenapa ya, pengajaran kita tu mungkin banyak kita nak muhasabah diri kita sendiri, mungkin tidak menarik. Itu yang menyebabkan kita punya prestasi tidak meningkat ya. At least kita meningkat sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Membantu juga memantau menilai pencapaian akademik dan pelaksanaan langkah-langkah pemulihan intervensi. Intervensi yang kita cadangkan dalam dialog prestasi tu sama ada bersesuaian ataupun kadang-kadang bila kita buat, kita nampak benda tu jadi pemurnian dan kita boleh memperkasakan dan membaiki dari semasa ke semasa. Ada masalah dan kita dapat atasi, kita boleh buat kajian tindakan seterusnya menghasilkan inovasi. Kat situ ya, maknanya langkah-langkah daripada masalah yang timbul tu kita dapat penyelesaian solusi ya melalui intervensi yang tepat. Macam air sungai mengalir kan, ni daripada hulu dia air yang jernih, air sungai itu mengalir ke laut kan. Jadi kita tahu yang berlaku kekeruhan bila di sini. Di sini yang berlaku tanah runtuh. Jadi kita kena betulkan dekat sini, dekat empangan air, tanah-tanah yang dah runtuh yang menyebabkan keruh aliran sungai itu ke laut. Daripada hulu tadi jernih. Tapi kalau kita betulkan dekat depan sikit ada batu-batu apa semua, dia keruh tu dia tak hilang. Maknanya masalah masih timbul lagi sampai keruh sampai ke laut.
Adik kita kena kenal pasti, betul-betul pastikan punca tu berlaku dekat kawasan ni, kawasan yang ada tanah-tanah yang mungkin runtuh dan menghalang pengaliran sungai, menyebabkan keruh sampai ke laut. Jadi macam kita sakit gigi kan, ialah ubat ni ialah cabut gigi lah. Kalau kita makan Panadol, kita makan ubat tahan sakit, dia bersifat sementara tetapi bila gigi tu dah cukup rosak, kita kena cabut sebenarnya. Ya, tak guna kita simpan, jadi ubatnya ialah cabut gigi bila sakit gigi. Mesti ada intervensi yang tepat. Nanti kita semak apa intervensi yang kita buat. Sebab saya sebelum ni pengalaman setahun ni sebagai SIC, saya lihat intervensi yang dilakukan dia tak sama dengan PDCA. Apabila dia melaksanakan, dia pilih intervensi tu, dia tak tally dengan, tidak selari dengan apa yang intervensi dicadangkan dengan PDCA, Plan Do Check Action. Kemudian membina platform bagi perkongsian dan pertukaran amalan terbaik. Dekat platform ni, link ni nanti kita share semua bahan. Andai kata ya satu hari nanti mungkin RBT, kumpulan Cikgu Zanariah, SIC Puan Zanariah meningkat, mereka akan tanya apa amalan baik kita. Jadi bila link ni saya sediakan khas, kita akan section tu untuk amalan baik saja. Jadi kita senang share. Maknanya kita telah share di peringkat global kan, viral. Jadi kita boleh gunakan untuk share semua guru bila kita gunakan link. Jadi dekat situ markah kita, kalau kita buat kajian tindakan dan inovasi, markah tu tinggi. Ya, sebab saya ialah antara panel yang menilai intervensi ni, inovasi ya, penghasilan inovasi di peringkat sekolah menengah Merayu dan vocational, college vocational. Jadi sebab tu dia bermula pada awal lagi, kita buat sikit demi sikit. Macam saya buat perdagangan dulu, kita buat lesson study, PLC lesson study, dia tak, hasilnya tak datang serta-merta, dia datang selepas beberapa tahun ni, selepas hasil tu cantik, kita hat-trick nombor 1 Batu Pahat Perdagangan Negeri Johor. Sebab PLC tu kita murnikan, jadi hasilnya tu nampak. Jadi kita boleh kongsi dengan daerah lain. Sekarang guru-guru sudah pandai membuat soalan. Kita bermula dengan produk kita lah. Kita buat soalan tu macam RBT, nanti kita buat soalan di katakan produk apa yang kita hasilkan tu, kita guna nama Batu Pahat. Jadi soalan tu memang dari Batu Pahat, kita tak pinjam dari soalan dari negeri Terengganu, kita tak pinjam soalan dari negeri Selangor. Kenapa? Kita pun pandai buat soalan kita. Sebab tu nasi biryani Batu Pahat sampai Shah Alam kan dia guna nama Batu Pahat, kita ada niche, NICHE. Jadi kita belajar buat sampai mahir ya, begitu pakar dalam bidang ni. Jadi kita boleh ada produk untuk yang kita sebagai perkongsian amalan baik. Macam butter trade kan, butter trade. Katakan Cikgu Gan Heng Kiong ada gandum kan, Cikgu Gui Ching ada ikan, dia mereka bertukar. Cikgu Sarima mungkin ada sayuran kan, kobis. Jadi dia tukar, dia kat situ jadi berlaku butter trade. Cikgu Maria mungkin kaya dengan produk tekstil, jadi butter trade berlaku di situ. Jadi kita berkongsi antara 6 sekolah, insya-Allah. Kemudian melaksanakan pembangunan profesional keguruan, PLC dan CPD. PLC dan CPD inilah daripada TNA analisis. Kalau kita nak buat program CPD ya, program yang ni kita tak boleh buat mengikut kesesuaian ataupun persepsi saja. Kita tengok data. Kalau SPLKPM tu nilai yang tertinggi, katakan data dia untuk buat pengurusan kurikulum ialah 4.5 dan katakan kesihatan mungkin 4.7. So kita kena fokus buat CPD kesihatan. Dia tengok dekat data dalam SPLKPM tu mana yang guru ndak. Jadi dekat situ yang kita buat kursus. Bukan kita buat sekadar tajuk-tajuk tangkap muat, tak boleh. Kemudian kita perlu buat PLC. PLC ni dia ada banyak cara kan, dalam 22 gitu. Mungkin selepas kita pandai buat banner modul ni, kita boleh menghasilkan buku. Jadi kita buat PLC book club.
mungkin antara gerakan guru ni Cikgu Gan Heng Kiong selalu menghadiri kita punya bimbingan. Mungkin Cikgu Gan Heng Kiong mahir ataupun pakar dalam subjek RBT. Jadi bila untuk melaksanakan PLC, teacher sharing session. Teacher sharing session syaratnya mesti ada seorang jurulatih utama, guru pakar ataupun panel perunding mata pelajaran di situ. Baru boleh buat PLC teacher sharing session. Mungkin Cikgu Mariam boleh menghasilkan video pengajaran yang baik, ya, video pengajaran set bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 Cikgu Mariam. Dekat situ mungkin kita boleh buat PLC video kritik. Jadi bila ada video kritik, kita sedang membuka pemikiran kita, pemikiran yang positif, menerima segala kritikan, membina daripada rakan-rakan kita. Sebab tak semua Cikgu Mariam boleh berhadapan dengan kamera ni. Saya pun takut, mula-mula saya dah lama tak berhadapan dengan kamera. Bila saya dulu masa buat inovasi selalu berhadapan dengan kamera kan kita dah rasa keyakinan diri sikit. Jadi bila dah lama kat sekolah kita dah kurang sikit. Bila ni dah di PPD dia dah latih semula baru boleh ada keyakinan diri naik balik. Sebab environment kita kan. Boleh Cikgu Muhammad, Cikgu Sarimah, Cikgu Mariam. Okey tak? Laju tak saya? Okey ya? Boleh. Cikgu Engwi, tak nampak lah Cikgu Eng. Okey tak Cikgu Eng? Minta maaf lah banyak cakap. Saya memang laju sikit saya tapi okey kan? Sebab Okey. Cikgu Eng, berapa tahun dah mengajar? Berapa tahun lah? 88 tambah 2, 18 lah. 18 kan? 18 sudah cukup mantap. 18 tahun. Memang dekat di Taman Sri Kota, lama 14 sampai sekarang. Sana ada farmasi idaman kan? Apa? Farmasi idaman. Itu mak saudara saya. Ya. Farmasi idaman di sana. Di Bandar Yomping dekat dalam Taman Sri Kota kan dia duduk Taman Durian. Taman Durian. So, suami dia pun Cikgu SK Seri Bertam. Saya selalu sana lepak sebab ibu saya sudah meninggal dunia, jadi adik dia serupa dengan mak saya kan, suara dia, kulit dia, mana nak cari. Yomping lah manja. Cikgu Gui Yi Ching, Cikgu Gui. Ya. Saya ternampak lah ni Cikgu Gui. Cikgu Gui Ching sebab saya dulu ajar moral Cikgu Gui Ching. Pendidikan moral dan perniagaan. Perniagaan anak-anak Cina suka. Ya. Perniagaan anak-anak Cina suka, dia mudah, dia selalu tanya dan dia memang cemerlang perdagangan. Perdagangan maybe essay kan dulu kan, tapi saya ajar melalui perkataan-perkataan tertentu yang dia perlu kuasai. Saya tapis. Dulu saya selalu pergi ke SMK Yomping dan Datuk Seri lah, Yomping lah selalu. Sebab sana sekolah menengah. Sekolah menengah kan. Jadi untuk bantu SMK Yomping. Sana ramai anak-anak Tionghoa. Bila di Bandang Jaya saya mengajar perniagaan dan pendidikan moral lah. Pendidikan moral ni kita moral kan. Wah, syok lah moral. Memang syok dia. Sebab moral kan dikasih sayang tau, dia punya nilai murni. Jadi dekat situ kehidupan kita di dunia ini kekuatan ialah kasih sayang. Jadi saya nak tanya itu borang porfa. Kami sendiri buat dan simpan. Dalam link. Dalam link. Dalam link nanti saya print. Telegram balik ke? Nanti saya print. Saya di pejabat print masuk dalam file saya. Jadi saya guna link itu untuk buat selepas Telegram buat tak payah Telegram, dia sudah link. Sudah link Okey. Sudah link. Nanti cikgu lepas isi profil, habis sesi ini kita nak isi borang rundingan dan konsultasi. Dia ada borang seterusnya situ. Saya rasa saya macam dah share. Yang seterusnya ialah jadual nanti bila dah dapat. Sebab jadual tu saya nak rujuk bila saya nak pergi sekolah cikgu, saya tengok cikgu free bila. Itu saya nak rujuk jadual terkini, jadi cikgu masukkan saja dalam link tu sebab dia akan keluar yang terkini dan senang kita dapat yang terkini lah. Kita sekarang tak link tapi saya tengok Telegram dia hanya macam mana satu file bukan file ini link
Link Saya Yang tengok baru. itu Boram Porfa. Berapa ada tak? Dia hanya fa kan, bukan link. Borang profil tak ada. Boram Porfa ada. Yang saya nampak borang rundingan, konsultasi. Oh, dalam link tak ada Boram Porfa. Tapi itu Saya belum upload sebab yang tu baru Yang tu baru nanti kita upload lah. Okey, okey. okey. Borang profile belum Kejap saya upload Boleh. Thank you, Puan. Sebabnya kan saya dah buat link ni lama hajat saya. Nanti dia macam-macam kan dia tu kan. Saya sudah lupa tau tapi saya ingat saya nanti bila nak pergi sekolah rendah saya sudah ada link nak masuk Thank you, apa. Puan. Sebab dia semalam sorry Thank you. Terima kasih banyak Cikgu Gui sebabnya ingatkan saya balik Cikgu Sarimah. Terima kasih sebab sekejap lagi saya upload balik. Upload borang dibimbing ya. Jadi isi borang rundingan itulah. Isi borang rundingan lepas kita habis sesi baru isi borang rundingan ni. Hari ini punya. Betul Hari tak? ni punya. Cikgu ada buku SKPMG tu tak? Kita hari ni sebenarnya 3.1.1 ketetapan pelaksanaan kurikulum ni. Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang. Dan 3.1.2.1 pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang. Sebab tu kita merancang hari ni untuk pelaksanaan tahun depan. Kita akan tulis 3.1.1 kan. Ketetapan dia punya aspek petang ni ketetapan pelaksanaan kurikulum. Standard kualiti ialah pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang. Peranan panitia membuat, mendokumen, menyebar luas, menyemak semula ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa mengikut keperluan sekolah secara menyeluruh dan jelas. Cikgu ada buku SKPMG tu tak? Kalau tak ada nanti saya tuliskan ayat dekat Telegram. Nanti tanya kalau yang tu nanti biar yang tujuan kita ialah 3.1.1 dengan 3.1.2.1 petang ni. Dia 3.1.1. Anak dia 3.1.1.1 dan 3.1.2.1. Untuk kita isi borang konsultasi tu nanti. Sebab ni ialah kita sebagai ketua panitia bagaimana kita share dengan macam Cikgu Gui share dengan Cikgu Gan Heng Kiong. Macam tu maksud dia. Boleh tak Cikgu Gui? Okey tak? Apa? Maknanya Cikgu Gui ketua panitia kan? Cikgu Gui nak share dengan guru mata pelajaran RBT Cikgu Gan Heng Kiong. Inilah tujuannya. Tujuan menyebarluaskan tu kepada guru di bawah bimbingan Cikgu Gui. Sebab bila sekolah menengah dia banyak, dia subjek dia ada pertanian, dia RBT ni, GKT, ada sains rumah tangga, dia ada perakaunan kan. Jadi bila guru kanan bidang dia, MLT dia tu bawah subjek dia banyak. Tapi kalau sekolah rendah ni mungkin TMK dan RBT lah bawah MLT ni. Sebab dekat sini cikgu ialah ketua panitia, nanti cikgu mungkin ada 2 orang kan yang mengajar RBT. Jadi RBT dan TMK kami perlu 2 keping lah, 2 helai dalam fa lah. Tak, 1 je. Sebab TMK tu dia sekali lah, dia sekali sebenarnya. Dia gabungkan lah sebab dia tak banyak kan. Jadi memang dia punya tu dia gabungkan, tak payah dulu. Okey, Puan Zanaria, kalau if I'm not mistaken, sekolah rendah kita dah tak ada TMK kan? Tak ada kan? Tu yang kita tak ada. Dah habis kan? Dah tak ada dah. Dah habis. Sebab yang lama lah sebab saya risau sebab dia TMK ni dia untuk teknologi maklumat komunikasi nanti terus dia sekolah menengah kan. Dia sekarang tinggal RBT je. Ya betul, tinggal RBT saja. Yang habis last 2017 Cekatan tu kan? Tahun lalu saja habis. 2021 dah habis Dah habis dah. So sekarang kita tak payah, mana kita dah tak ada TMK, cuma RBT saja. Kan RBT sebab saya kadang-kadang bila di PPD kan dia setiap hari gitu. Jadi kita dah habis. Banyak sangat dia. Tak apa. Sebab bila sekolah rendah saya sebenarnya study balik.
Saya study balik. Okey, TMK tak payah ya, senang sikit. Dah skop dia dah mudah insya-Allah. Tapi Puan saya nak tanya itu microbit dia terkandung dalam itu TMK kan? Ada unsur TMK Kan? Masih microbit lagi. microbit. Yang kita buat dengan UTHM tu Saya tak terkejut yang tu UTHM microbit. Sebab apa rupanya bila kita pergi sekolah, guru-guru macam susah nak ajar TMK ni macam mana nak start. Kalau bukan bidang dia tu, kat situ yang perlu kita buat CPD. Maknanya yang microbit Cikgu Gui macam mana? Macam mana Cikgu Gui? Soalan Cikgu Gui tadi. Oh tak ada. Saya hanya nak tahu saja itu dia unsur TMK kan? Oh, dia masih TMK ya? Dalam RBT memang ada TMK sebab dia dah gabungkan RBT tu dengan TMK, pengaturcaraan untuk pengaturcaraan. Jadi sahajalah topiknya satu topik untuk setiap tahun. Satu topik tiap tahunnya. Untuk tahun 5 microbit, untuk tahun 4 scratch dan tahun 6 pun scratch. Scratch. Ni Puan Zalina mahir ni dia apa? Teknologi maklumat. Jadi istilah-istilah ni pun saya nak kena study juga. Sebab ada cikgu bila dia dapat apa nak mengajar pengaturcaraan, scratch tu kan kadang-kadang dia nak start dari mana, nak study bukan mudah ya kalau tak mahir dengan option jadi tak hadam di SKP gitulah maksudnya. Kita jumpa dekat sekolah, cikgu tu dia senyap macam mana dia fikir macam mana nak mengajar pengaturcaraan ni. Tahun 5 ada microbit dia, tahun 6 ada scratch. Saya pun baru study ni sebenarnya untuk mata pelajaran sekolah rendah ni. Saya sebab bila dah dapat TVET, dia luas ya, TVET ni paling luas sekali mata pelajaran dia sebab tu dia TVET ni diperkasakan. Saya tahun pertama lah bila saya SIC ni tahun pertama baru ada SIC TVET. Dulu saya matematik BM saja. Dia ada matematik, bahasa Inggeris dan BM. Sekarang dah ada TVET ni baru. Saya baru tahun pertama lah maksudnya. Okey, tak apa nanti saya tengok balik ni. Bila dekat office senang sikit nak rujuk banyak rakan-rakan yang pakar. Tak apa. Seterusnya saya tak nampak lah JD tu boleh tak masuk sikit. Yang 70% kan membimbing, membangunkan MLT guru kanan. 20% melaksanakan program CPD. Maknanya kita buat PLC macam ni lah. Kena buat ni wajib. Saya nak masuk dalam, nanti kita boleh masuk dalam ni tadi dah. Kemudian 5% ialah membimbing untuk perkongsian amalan baik ya. Perkongsian amalan baik tadi mungkin bila kita buat bimbingan kita dapat kenal pasti Cikgu Mariam mahir ICT, Cikgu Gui Ching pandai mungkin psikologi, pandai memujuk pelajar-pelajar dia boleh meningkat PBD dari 3 kepada 4 kepada 5. Bu Sarimah mungkin kreativiti dia ya. Mungkin macam mana budak dia boleh dapat 5 dan 6. Betul Cikgu Ahmad Yani kan? Banyak pengalaman Cikgu Ahmad Yani. Cikgu Gan Heng Kiong mantap dengan Cikgu Gui Ching. Cikgu Eng Wee dah tentu kawan baik ya, sama-sama di Yumping. Nanti mesti boleh kongsi bahan. 5% ialah menggembelingkan MLT dan golong guru-guru yang cemerlang untuk menghasilkan guru cemerlang. Okey, hari ni kan kita dah dapat lagi guru peringkat antarabangsa ya, inovasi. Bila kita buat masa bulan 4, 12 hari bulan 4 tahun lepas 12 bulan 4 2021 di PPD dia menghasilkan inovasi dan dia bentang, dia menang tu dia bila kita dah nampak tu kan mula buat inovasi ni susah tapi dia bila dia dah berjaya tu kita gunakan tu satu tapi kita dapat gunakan banyak kali kejayaan demi kejayaan. Kadang-kadang peringkat ni kita boleh cemerlang, kita boleh dapat emas, kita boleh peringkat emas sampai peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadi kita dapat melahirkan lagi PPD Batu Pahat. Tahniah
terus ke peringkat cikgu tu tadi peringkat apa ya, inovasi tu dia menang. Saya share. Cikgu masukkan kumpulan inovasi tu. Ada yang menang lagi sampai hari ni. Jadi kita sebenarnya kita guna satu produk kita tapi kita guna banyak kali. Kita guna banyak kali sebab sekolah lain tak dapat inovasi tu. Tapi kita dapat inovasi tu, dapat menghasilkan peningkatan prestasi, kita share. Kita share dan kita gunakan satu tu tapi dia peringkat daerah, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Okey, seterusnya Cikgu Mariam. Mungkin slide yang kelima ni banyak sikit Cikgu Mariam. 4 dan 5. Oh sekejap dah pukul 3.50. Kita sekejap je, tadi saya ingat nak minta cikgu-cikgu bercakap. Seterusnya cikgu okey. Fokus bimbingan ialah pentaksiran bilik darjah, ya, bagaimana kita, sebab ada satu sekolah dia semua anak-anak dia PBD markah tahap 2. Lepas tu saya tanya-tanya kenapa semua tahap 2 kan? Takkanlah sama kemampuan Cikgu Sarimah dengan kemampuan Cikgu Dwi. Takkanlah sama kemampuan Ali dengan Abu Bakar, tak sama. Jadi bila dia semua PBD dia markah dia TP2 menunjukkan sekolah tidak faham. Jadi selepas membuat bimbingan baru berlaku, tetapi masih lagi berlaku longgokan, anak-anak kita mendapat TP 3 dan 4. Okey, 5 ada, 6 dengan 1 tak ada. Jadi sebenarnya anak-anak kita boleh mendapat markah PBD TP 6. Bagaimana kita nak dapat tu, kita mesti nampak ya petua ataupun tahap bagaimana mereka boleh dapat TP 6. Kemudian 2, dialog prestasi panitia OPR tu, borang yang tepi tu, yang hijau tu. Yang ada isu, masalah, intervensi, mitigasi risiko. Okey, kemudian pelaksanaan PDCA. Yang ni ialah dialog prestasi. Sini saya kena turun ke sekolah, tengok file. Saya nak tengok dekat dia biasa kita dekat sini nampak borang tu complicated banyak, tapi kita tengok dekat punca. Dia punya masalah dia apa? Isu dia, yang isu nombor 1 dia nak cemerlang ke ataupun ratus. Jadi kita melaksanakan intervensi dia dekat situ. Intervensi tu mesti menggunakan hukum Pareto lah. Di mana daripada hukum Pareto tu kita boleh menyelesaikan 80% masalah menggunakan 20% kaedah. Nanti kita dah dekat sekolah baru kita boleh bincang bagaimana hukum Pareto tu membantu. Sebab kat sini rujukkan saya masih balik ke rumah ya, sebab saya bekerja dari rumah mulai hari ni sebab kuarantin. Dan PDCA, Plan Do Check Action tu plan perancangan do, pelaksanaan cek tu, dekat bahagian cek tu yang menyebabkan yang bergantung kepada proses checking ya, proses checking sesuatu program itu berjaya ataupun tidak. Biasa kita melakukan checking sebanyak 3 kali barulah kita boleh pasti bahawa program kita mungkin boleh berjaya. Sebab bila yang menyebabkan gagal satu program ialah tidak membuat checking, dan do check action. Checking tu tidak disemak. Okay, headcount PBD headcount PBD tu tadi, bila cikgu tu tadi kita dah bimbing, akhirnya saya tengok dia ada memberikan markah anak ni dapat TP 5. Sebab dia ialah PBD ialah bimbingan ataupun pentaksiran secara berterusan. Secara berterusan ni dalam kekangan pencabaran COVID apa semua tu semua, dengan ketidakhadiran pada asalnya cikgu meletakkan semua TP2. Memang pelik lah sebab mana ada orang semua sama kan prestasi. Ada yang berkesungguhan, ada yang mungkin perlu bimbingan, ada perlukan ziarah caknah. Jadi apabila guru sudah faham, dah dibekalkan bahan semua, barulah lihat ada perkembangan ya dalam headcount PBD mereka. Ada, sebab PBD ni ialah satu benda yang hidup, sebab anak-anak kita sebenarnya boleh meningkat lebih baik daripada yang kita jangkakan. Okey, isu-isu semasa ya. Sebelum ni ialah ini bimbingan yang digerakkan pada minggu ni ialah memastikan KAK ya, KAK dilaksanakan, kurikulum dilaksanakan secara sepenuhnya. Yang kelima, kecemerlangan rakan setugas kajian tindakan dan inovasi.
Dekat sini yang tadi saya highlight tu Cikgu Sarimah mungkin mahir handal bina item bersama Cikgu siapa yang Cikgu Cikgu Muhammad kan. Cikgu Muhammad, lepas tu Cikgu bina item, Cikgu saya tengok item tu makin lama mungkin baik. Kita jangan terlalu bergantung kepada soalan Terengganu saja, Selangor saja, Melaka saja. Johor pun ada produk dia yang terbaik yang berkualiti. Okay, ini ialah kecemerlangan rakan setugas kajian tindakan inovasi. Jadi ini ialah matlamat strategik untuk hala 7 PPD Batu Pahat. Kita tengok nombor 6 ya. Kecemerlangan rakan setugas kajian tindakan dan inovasi. Ini ialah kita membimbing mengambil matlamat strategik nombor 6. Kalau dekat canvas hala 7 Batu Pahat mengungguli pendidikan negeri Johor 2025, nombor 6 tu ialah kecemerlangan rakan setugas ya, menjadi teladan. Kemudian pelaksanaan PBD kan, ni pelaksanaan PBD apa tujuan head count, okay, nombor 1 tu. Tak boleh nampak lah Cikgu Mariam, cuba bacakan sayang. Saya tak boleh nak besarkan. Apa nombor 1? Boleh tak Cikgu Mariam nombor 1? Merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Okey, merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Maknanya dekat situ mungkin cikgu merancang menggunakan pendekatan bertema ya, yang rintis tu, pendekatan modular. Okey, cikgu rancang. Mungkin cikgu nak buat project based learning. Ya, projek, sebab ada anak-anak kita yang maybe tak berapa mahir menulis ataupun ni, tapi dia bila buat projek macam perniagaan kan, dia buat soal jawab tu payah bagi dia, tapi bila dia suruh berniaga, dia buat promotion, memang paling laris lah produk dia. Itu maknanya kita buat berdasarkan projek. Yang kedua, melaksanakan PDP dan pentaksiran. Daripada situlah kita bagaimana katakan pendekatan bertema tu kita nak buat pentaksiran. Daripada situ kita boleh lihatkan kemampuan pelajar tu bila menghasilkan, kita boleh bagi markah PBD dia secara progresif, ada peningkatan secara progresif. Yang ketiga, merekod dan menganalisis penguasaan murid. Tu dia merekodkan daripada TP2 kepada TP5 kan. Dia buat analisis anak dia ni sebenarnya kekuatan dia ialah kepada kaedah ya, mempelbagaikan kaedah aktiviti pendekatan yang dilakukan. Jadi kita tak boleh sama, sebab tu masa saya nak kongsi ya, sebenarnya saya bila saya menghasilkan kajian tindakan inovasi, saya bermula dengan modul. Modul tu saya dipanggil oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum dan Julang Johor untuk buat soalan-soalan percubaan SPM sebagai panel perunding mata pelajaran. Jadi dekat situ kita tengok trend, kita buat soalan, jadi anak-anak fokus untuk peperiksaan SPM. Apa tajuk-tajuk yang penting. Kemudian daripada modul, kemudian kita jadikan dia model. Model ialah produk-produk yang kita buat sendiri. Kita tak pinjam daripada negeri lain, kita tak pinjam daripada orang lain. Kita jadi model soalan yang terbaik. Jadi dia ambil lah soalan kita dan dia kata soalan tu baik sebagai model, ataupun model ialah satu contoh ya. Modal insan ialah kita ada guru-guru yang macam Cikgu Gui kan, dia bimbing Cikgu Gan Heng Kiong. Dia Cikgu Gui sebagai model, sebagai jurulatih utama, sebagai guru cemerlang, guru pakar, jadi model kepada yang lain. Ataupun model tu ialah satu yang kita boleh contohi lah. Modal insan ialah kita lah. Kemudian modul, kita buat bina modul supaya lebih fokus kita punya tajuk-tajuk penting. Kemudian model ialah kita memberikan contoh. Kemudian kita akan dapat medal ialah kita punya inovasi kajian tindakan, inovasi kita yang kita hasilkan tu medal, mendapat penghargaan. Itu ialah 4 MDL. Kalau cikgu-cikgu Nihaya, saya ada buat platform muamalah perniagaan Batu Pahat. Sebab Batu Pahat saya nak dia jadi model untuk bagaimana kita membina perniagaan ya, kita bermuamalah insya-Allah mengikut syariah.
Saya nak betulkan alignment semula supaya kita tidak berfokus kepada keberuntungan saja, tapi lebih kepada bagaimana kita bermuamalah sesama manusia. Modal insan kita membina guru-guru barulah dia, jadi bila kita ada pertemuan tu ada muka baru. Sekolah Dato' On pula bentang, sekolah yang baru, sekolah katakan ada kita dapat gilap daripada sekolah agama Jawahir Ulum pula, peringkat kebangsaan, peringkat ni kan keputusan dia bagus. Jadi modal insan kita menjadi model. Apa yang digunakan, apa dia punya amalan baik. Mungkin dia ada modul soalan-soalan yang baik. Jadi kita dapat ada cikgu Semerah, SMK Semerah. Dia sekarang sebagai panel perundi mata pelajaran untuk mata pelajaran perniagaan. Dia membina modul ulang kaji, jadi berfokus. Jadi kita tak payah import daripada katakan guru pakar daripada PPD Petaling Jaya. Jadi kita tak payah import yang bayar mahal daripada PPD Miri. Jadi kita sendiri ada di Batu Pahat. Bariani kita yang terbaik. Sebab tu sampai Shah Alam sampai mana-mana. Kita punya perniagaan pengurusan harta pusaka syariah ya. Kita dah dapat geran dan boleh membina 40 negara Islam mengambil geran Malaysia. Mengambil geran contoh daripada Malaysia. Jadi kita sebenarnya ada kekuatan kita memperbaiki dari semasa ke semasa. Kat situlah saya nak ajak rakan-rakan guru tim ni ya, tu hala tuju kita. Seterusnya dekat sini, seterusnya ke nombor Cikgu Mariam, nombor apa saya? Nombor 4. Nombor 4 apa? Perlu tingkatkan tahap penguasaan TP. Bagaimana kita dapat menolong anak-anak kita menguasai tahap penguasaan dia daripada 2 tu gagal ya, kita kena 3. Tapi jangan berlunggut 3 dan 4. Kenapa kan? Sebab mungkin boleh lebih baik daripada tu. Jadi kita perhatikan betul-betul anak kita kekuatan di mana. Seterusnya nombor 5. Melapor tahap penguasaan murid. Dalam laporan tu kita buat account untuk sebagai TOV untuk tahun depan kan, bagaimana kita bergerak berdasarkan data. Mana anak-anak kita yang perlu kita buat kajian tindakan, apa masalah kita tahun lepas. Kita buat, kalau dia segan kita jangan tulis nama. Apa masalah sebenarnya berlaku tahun lepas, sebab kita tak nampak. Mungkin dia tak selesa, kita laju ke, dia tak faham ke, tercecer ke, kita kurang sentuhan psikologi, kurang sentuhan emosi dekat situ. Sebab anak-anak lelaki biasanya, sebab tu dekat situ sekarang ada jurang sosioekonomi, jurang bandar luar bandar, jurang jantina lelaki dan perempuan. Jadi anak lelaki ni saya ikut pengalaman keberkesanan, dia banyak perlu perhatian. Dia 9 akal kan anak lelaki ni. Jadi dia bila dia dah minat, dia punya kekuatan dia tu, dia boleh skor subjek kita. Anak lelaki dia perlukan perhatian dan dia akan berubah ya kalau kita pandai sentuh hati mereka. Anak perempuan dia rajin dan hasil kerja dia memuaskan. Sama juga anak lelaki sama, tapi ada jurang antara jantina ya. Sekarang kita SPM selain daripada layak mendapat sijil tu, dia ada jurang jantina, bandar luar bandar dan sosioekonomi. Seterusnya, apa tujuan headcount ni? Untuk tujuan postmortem kan? Ya. Dah habis, dah tamat pelaksanaan PDB. Okey sayang. Apakah dia dialog prestasi panitia? Dialog prestasi panitia tu, bacakan ABCD tu tadi saya ulang balik. Definisi, objektif, punca kuasa kan? Punca kuasa, mengapa perlu DPP? Proses pelaksanaan DPP. Dia punca kuasa tu, punca kuasa ialah surat kan? Surat pelaksanaan dialog prestasi tu, punca kuasa. Jadi katakan sekolah kan ada 11 sekolah yang perlu difokus untuk buat dialog prestasi. 11 sekolah. Jadi dia punca kuasa dia pada PPD, daripada sektor pembelajaran katakan. Okey, mengapa perlunya dialog prestasi? Nanti kita nak mengupaskan intervensi proses pelaksanaan dia. Ialah dia ada borang OPR nombor 2 tu, ada OPR, dia ada OPR 1 borang hijau ni, dan OPR 2 pelaksanaan berwarna pink. Kita nak tengok sejauh mana pelaksanaan intervensi dia berjalan. Okey, seterusnya next kita nak slide nombor 6.
Ada soalan tak cikgu? Tak ada ya? Okey ya? Okey. Slide seterusnya cikgu. Slide yang ke-6 next boleh tak Cikgu Mariam? Okay, pelaporan timeline kan? Timeline, so sini nombor 8 ya. Hari ni 22, so nombor 8 kan? Bimbingan 1 sekolah rendah. Minggu 8. Prabimbingan ni kita buat PowerPoint tu apa yang kita nak bimbing hari ni. Jadi bimbingan ini sebenarnya prabimbingan ya. Prabimbingan. Prabimbingan sekolah rendah lah. Jadi sekolah rendah bimbingan seterusnya nanti bulan Mac kan naik sekolah. Bulan Mac. Seterusnya bimbingannya bulan Mei dan bulan Jun. Bulan Jun. InsyaAllah. Ni takwim dia. Okey. Sebab tu saya buat hari ni sebab saya minta maaf lah sebab bila dapat semalam PowerPoint terus kita murnikan dengan bimbingan saya. Yang lain pun besok ataupun hari ni. Semua masing-masing. Sebab unit pemulihan tu depan bilik kita positif pula hari ni. Sebelum ni pendidikan Islam, jadi ramai yang kontak rapat. Sekali mesyuarat 15 orang, so bekerja dari rumah lah kawan-kawan tu. Jadi dekat PPD tak berapa ramai kawan-kawan ada yang tujuh pelaporan kan, borang rundingan dan konsultasi, rundingan perkara atau fokus bimbingan pada hari ini, prabimbingan KP. Dia punya tajuk dia tu ya, prabimbingan KP. Prabimbingan KP atau MLT 2022. Maklum balasnya cikgu isi sini masuk dalam link apa yang anda dapat hari itu, contohnya memahami fungsi peranan KP iaitu menyebarluaskan ni kepada kalau cikgu ni, Cikgu Dwi dengan Cikgu Kan Heng Kiong tu memahami fungsi KP. FUFT ialah forward untuk follow up, follow through, apa tindakan selanjutnya. Okay, lepas ni cikgu perlu hantar jadual dan borang profil lah. Ini 17 hari bulan 2 tu abai ya, kita tak apa tarikh tu cikgu sempat buat, nanti cikgu buat lah. Sebab saya baru mula 22. Dan saya akan masukkan dalam bimbing laporan cikgu yang hadiran ini kecuali cikgu Aisyah. Dan dalam SPL KPM untuk saya, sebab tu cikgu link kehadiran ya, isikan link kehadiran yang cikgu Mariam share untuk saya masuk dalam SPL KPM sebagai markah PLC CPD hari ni bimbingan. Jadi cikgu dah dapat mata kredit di sini. Buat SPUFT tu saya akan baca balik borang rundingan konsentrasi tu untuk bergerak seterusnya. Untuk buat bimbingan kepada cikgu insyaAllah. Slide 8 next, Cikgu Mariam. Slide 8. Ni okey, catch up plan ya. Catch up plan ni kita nak pastikan dia dah laksana dekat sini, dia nak apa yang dia pastikan kita buat dulu. Nombor 1 apa Cikgu Mariam? Mengenal pasti pelaksanaan KAK. KAK stand for what? Kandungan asas kurikulum. Kandungan asas kurikulum kan. Sebab pada asalnya kita
bergerak secara ramai dengan timbalan. Sekali kita nak tengok catch-up plan 1 kan, lepas tu kita bergerak kepada catch-up plan 2, bab tu. Yang kedua, Yang kedua, cadangan kaedah pengajaran. Pendekatan tema, modular, berasaskan projek, pembelajaran terbeza, simulasi amali. okey, pendekatan modular tu menggunakan modul tu untuk anak-anak berdasarkan markah PBD dia kan. Tahap 1, tahap 2 kita ada modul khas yang cikgu buat. Tahap 3, 4 modul sederhana. Tahap 5, 6 ialah untuk modul cemerlang guna modular. Okey, mungkin campur dengan soalan kebat. Pendekatan bertema membawa maksud ada 8 tema, contohnya alam sekitar, teknologi maklumat, ekonomi dan keusahawanan. So semua, dan dia ada 3 strategi dalam pendekatan bertema. Ini kita baru rintis tapi cikgu sudah banyak di viral di YouTube semua. Cuma kita masih rintis, jadi bulan 6 nanti kita akan laporkan dapatan dari Batu Pahat, iaitu Sekolah Seri Padang Sari, Sekolah SJKC Aichun 1 dan Sekolah Menengah Sains Batu Pahat. Dia nak lihat pemahaman guru bagaimana menggunakan pendekatan bertema dalam pedagogi. Masih lagi rintis bertema tu, tapi mungkin cikgu dah boleh study. Sebab pendekatan bertema tu sangat banyak membantu tu. Yang ketiga, berlaksanakan projek kan, pelaksanaan projek based learning, projek based learning. Macam jahitan, buat projek, buat penghasilan produk-produk mungkin, berasaskan projek. Kemudian terbeza pembelajaran terbeza ni sebab anak-anak kita sebenarnya kemampuan mereka berbeza-beza, keupayaan dan kemampuan mereka. Jadi pendekatan yang kita gunakan perlu berbezalah antara anak-anak tu. Mungkin berdasarkan kepada sama ada kita melaksanakan ujian psikometrik, maybe anak-anak ni kekuatan dia pada audio, kekuatan Ali pada audio, kekuatan Ahmad pada visual, kekuatan Cikgu Munziri pada kinestetik, kekuatan Cikgu Gan Heng Kiong mungkin secara visual, Cikgu Gan Heng Kiong lebih mudah memahami. Cikgu Sarimah mungkin secara visual, Cikgu Eng Eng Hui mungkin secara audio, ataupun kinestetik. Kita lihat daripada ujian psikometrik. Ini kita buat bimbingan terbeza sebab ada anak-anak dia banyak buat aktiviti, dia lebih mudah memahami, hands on. Waktu kita ada college vocational, dia bila dapat apa yang dia minat, yang dia suka, jiwa dia dekat situ dah pergi lebih daripada 50%. Kalau kita paksa dia benda yang dia tak suka, akhirnya dalam kelas dia tidur dan dia memberontak, dia tak kena dengan cita rasa dia. Kita perlu buat data bergerak melalui ujian psikometrik. Sebab ujian psikometrik ni bagus sebab Batu Pahat ialah antara inovasi yang dibentangkan ialah pendekatan ujian psikometrik tu bagaimana kita mendekati pelajar. Jadi kata yang kita name tag Cikgu Sarimah ialah merah. Jadi Cikgu Sarimah orang visual. Cikgu Yiching orang name tag dia hijau. Cikgu Yiching katakan ialah orang audio. Cikgu Eng Eng Hui name tag dia biru. Mungkin cikgu masuk kelas cikgu tahu cikgu yang namanya Eng Eng Hui ni, cikgu ni dia pakai name tag biru ialah cikgu prefer kepada kinestetik kan, ataupun itulah yang berdasarkan psikometrik tadi, ujian psikometrik. Terusnya last apa ni terbeza dan nombor 5 tu simulasi amali. Simulasi amali. Amali lah kalau saya rumah tangga tu masakan kan. Amali, ujian amali kan. Okey. Buat kek kan, masakan. Itu yang
Kemudian kita buat pertandingan ke, dari situ maka PBD akan menunjukkan pemahaman dan penguasaan mereka. Seterusnya nombor 3 ni cikgu. Bagi yang telah melaksanakan 70% KAK, PDPA menggunakan kaedah yang bersesuaian. Kaedah yang tadilah, kaedah yang nombor 2 tu. Lepas tu pergi nombor 4, melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Melaksanakan apa? Melaksanakan penilaian tahap penguasaan murid. Ini untuk nanti kita ada melaksanakan 3.1.4 ya. Pengurusan penilaian murid dalam SKPMG2. 3.1.4.1 ialah peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan terancang. Maknanya kita, guru boleh merancang, menyelaras, melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data, maklumat serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan keperluan secara menyeluruh dan berterusan. Maknanya cikgu buat pentaksiran dekat SKPMG tu ialah poin dia pada 3.1.4. Hari ni kan kita buat 3.1.1. Ya, okey. Nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Program. Nampaklah cikgu Mariam. Nombor 6, program pengayaan khas kecemerlangan. Maksudnya dia budak tu dah cemerlang, kita bagilah program-program yang boleh lagi menaikkan tahap penilaian murid tersebut. Dari 5 kepada 6 kan? Ada apa tak faham tak dekat sini? Ada masalah tak pelaksanaan catch up plan? Kita dah macam dah biasa ya, pandemik ni apa semua pada permulaan dulu macam susah sikit, mungkin tak ada internet apa semua, tapi sekarang kita ada modul apa semua ziarah cakna. Jadi ada penyelesaiannya. Satu masalah ada banyak solusi penyelesaiannya, insya-Allah. Seterusnya ada nak tanya tak slide ni? Okey. Cikgu Ahmad Yani, Cikgu Munziri. Terusnya slide seterusnya ni Cikgu Mariam. Apa dia? Tak dengar. Okey, Cikgu Mariam. Next. Dah, Cikgu Mariam boleh? Belum lagi? Dah. Saya dah keluarkan. Motivasi diri. Just itu motivasi diri mungkin ya, sekadar untuk kita nak tengok balik, mungkin mudah-mudahan anak-anak kita ya, kadang-kadang kita pejam celik kita dah bersara, halalkanlah ilmu-ilmu yang kita beri kepada anak-anak murid kita, minta pada anak-anak kita menghalalkan gaji yang kita terima ya, sebab bila mungkin kita makan gaji yang halal, hidup kita lebih tenang lah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita menghalalkan gaji yang kita terima. Seterusnya, jadi kita pun halalkan dan sentiasa bersangka baik dan memaafkan anak-anak kita. Bersangka baik, memaafkan. Jadi hati kita akan tenang. Jangan simpan ya. Anak-anak kita tu memang perlu terus dibimbing dan minta mereka halalkan gaji yang kita ambil setiap bulan, insya-Allah. Redha dengan apa kemampuan anak-anak ya. Jangan stres guru-guru di sekolah, buatlah ikut kemampuan. Sebab katakan cikgu macam rush sangat kan nak kerja A, jadi cikgu menahan untuk ke tandas, menahan untuk bermula dengan sarapan pagi, tak sempat kan. Ada sekolah yang macam tu. Jadi selepas 10 tahun sakit batu karang pun kena, sakit gastrik pun kena. Jadi ikut kemampuan. Mungkin jangan terlalu stres lah. Kita delete perkataan stres dalam hidup kita supaya
kebahagiaan tu bermula daripada ketenangan hati kita, barulah kita boleh perform. Sebab bagi saya nak kebahagiaan kita mengajar ni bersama anak-anak kita yang kita bina setiap hari. Okey, setiap hari kita tak marah, tak stres. Bila kita marah hari ni tahap 1, besok kita lagi marah tahap 2, tahap 3 dan dia jadi stres yang merugikan diri yang kita mengundang penyakit darah tinggi, kanser dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Jadi sebenarnya kita jadi guru ni kita tidak ada kekuatan kecuali selepas kita berusaha dengan ilmu yang kita ada, kita dah berusaha memujuk anak-anak kita belajar. Kita sebenarnya yang paling penting ialah kebergantungan kita untuk banyakkan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, memudahkan anak-anak kita mendapat nur rahmat, cahaya ilmu ya, hidayah dan petunjuk untuk mereka berubah dan mencipta ya kemurnian akhlak, kemudian murid dan seterusnya berjaya di dunia dan di akhirat. Itu yang paling penting sekali. Sebab kita sebenarnya bukan kita handal membina modul, bukan kita handal dapatan data 100% A berderet-deret. Tapi sebenarnya kekuatan kita, kebergantungan kita kepada Allah kita ialah tak berdaya ya. Kita tak berdaya. Jadi kita sangat perlu bermuhasabah diri. Okey, tengok balik ya, meminta pertolongan untuk supaya kita dipermudahkan Allah menyampaikan ilmu, dan ilmu ini menjadi berkat kepada anak-anak kita, guru-guru kita untuk membina negara bangsa dan seluruh umat insya-Allah. Ada apa soalan tak? Tak ada cikgu saya round table. Cikgu Ahmad Yani belum dengar suara. Cikgu Ahmad Yani. Mikrofon rosak Cikgu Ahmad Yani. Tak apa Cikgu Ahmad Yani. Ni yang kawan saya bekalkan, jangan mengeluh dengan setiap apa yang terjadi. Lebih bagus kita beri. Okey, delete perkataan mengeluh, perkataan negatif. Hidup adalah pilihan, baik atau hidup kita adalah daripada pilihan kita. Jangan salahkan keadaan kepada orang lain. Okey, sebab bila kita salahkan orang lain, salahkan katakan kita tak pandai berniaga kan. Salahkan orang ni sihir, orang ni dengki, kita tak ni. Orang ni salahkan katakan belajar tak seronok, cikgu ni mengantuk. Tapi dia buat apa? Sebenarnya salah diri dia sendiri sebab tak pergi coaching kan. Dia tak pergi coaching, bukan dia kena sihir. Dia salahkan suami dia kahwin lain. Padahal dia sendiri malas memasak mungkin. Dia salahkan cikgu dia, dia tidur mengajar pengajaran cikgu ni tak seronok. Tapi dia tak pergi ambil tuition ke apa benda. Jadi jangan salahkan orang lain. Kita salahkan diri kita sendiri sebab kita tak boleh ubah orang lain, kita boleh ubah diri kita sendiri. Sebab bila kita salahkan orang lain, kita tak nampak kesilapan tu sebenarnya bermula daripada diri kita sendiri, berpunca daripada diri kita. Betul-betul indah jika kita bersyukur apa yang ada. Ialah orang yang terima apa yang berlaku dalam hidup dia. Bahagia maksudnya orang yang menerima apa yang diperuntukkan ataupun diberikan kepada mereka, apa yang mereka dapat, ya, bukan yang orang lain. Bersyukur pada apa yang ada. Jadi kita lihat apa yang kita ada tu, kita syukur, bukan kita apa yang tak ada. Kita lihat kekuatan, kita lihat apa yang kita ada. Ikhlas pada tujuan, bukan kepada kebendaan material. Bila kita ada matlamat yang jelas, jadi kita boleh memberikan motivasi dan merealisasikan apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan ya, semuanya sebenarnya apa yang kita lakukan tu semuanya dengan izin Allah. Ya, kita berusaha, kita ikut kemampuan kita berserah kepada Allah. Kita merancang hari ni. Saya tak merancang pun, saya berada di rumah. Saya ingat saya sudah buat persediaan di pejabat, tapi tiba-tiba malam tadi positif kat suami, so kontak rapat, so saya di rumah. Jadi perancangan Allah itu lebih baik.
Jadi tapi alhamdulillah dapat juga melaksanakan pertemuan kita pada petang ini secara sedar dan tak sedar. Cikgu Mariam pukul apa sekarang Cikgu Mariam? Sekarang 4.23. 4.23, saya nak tamatkan sebelum asar. Okey, ada soalan tak Cikgu Gui mungkin? Faham tak Cikgu Gui? Nanti saya upload Cikgu Gui, terima kasih lah ingatkan saya. Terima kasih Puan. Tak ada. Tak ada, okey pandai. Saya tunggu itu link untuk upload itu Borana. Link untuk upload borang, link yang sama saya upload dalam link tu. Okey. Cikgu Muhammad Munziri, tak dengar suara lagi macam. Cikgu Muhammad Munziri dah Tak ada soalan insya-Allah. Buka kamera. Oh Puan sorry tadi tak tahu kenapa keluar. Apa keluar? Apa dia? Buka Tadi- muka. Apa? Ya Cikgu Gui. Oh tadi tiba-tiba keluar. Oh tak apa Cikgu Munziri memandu ya? Tak apa Cikgu Munziri. Tak apa. Cikgu Mariam mungkin boleh bergambar beramai-ramai nanti Cikgu Munziri buka ni dulu Cikgu Munziri. Minta mohon isi link kehadiran. Saya tengok Kehadiran. baru Ambil kamera dulu Cikgu Gan Hing Kiong. Okey Cikgu Gan Hing Kiong. Okey boleh baru nampak. Cikgu Ahmad Yani. Cikgu Ahmad Yani. Cikgu Eng Hui. Kita nak ambil gambar petang ni. Gambar ramai. Tak nampaklah Cikgu Ahmad Yani. Macam gelap sikit. Maybe boleh tarik sikit cahaya. Boleh. Okey nampak. Okey Cikgu Ahmad Yani lama long time no see. Sekejap Cikgu Ahmad Yani. Mikrofon rosak ni. Okey. Terima kasih Cikgu Mariam. Nanti gambar share dan kompreskan rakaman ni saya nak masukkan dalam link. Nanti kita senang nak ulang balik, ulang dengar, ulang siaran. Terima kasih banyak Cikgu Eng Wi, Cikgu Sarima, Cikgu Munziri, Cikgu Mariam, Cikgu Ahmad Yani, Cikgu Gan Heng Kiong dan Cikgu Gui Ching. Terima kasih banyak-banyak. Saya memohon maaf anda berlaku kekurangan dan kekhilafan. Sesungguhnya kekurangan itu berpunca daripada diri saya sendiri dan segala kebaikan, hidayah dan petunjuk itu adalah dengan izin Allah, daripada Allah SWT. Kita sudahi pertemuan kita pada petang ini dengan surah Wal Asr dan tasbih kifarah. Okey, terima kasih Puan Zanaria. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Mariam. jangan lupa isi link kehadiran. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih Saya upload sekarang Okey, salam. Okey. Terima kasih banyak semua. Okey, terima kasih. Thank you. Puan. Thank you. Jumpa lagi Cikgu Eng Wi, Cikgu Gui Ching. Thank you Puan. Cikgu Gan Heng Kiong. Terima kasih. Cikgu Muzairi. Sibuk Cikgu Muzairi. Mudah-mudahan selamat urusannya tu. Dah balik. Cikgu Ahmad Yani, terima kasih. Cikgu Ahmad Yani. Cikgu Mariam. Nanti kirim salam tengah tu TS25 tu kalau boleh teruskan nanti saya semak. Cikgu Mariam. Kirim salam dengan Najarul Zita dan Cikgu Lina. InsyaAllah. Cikgu Eng Wi kirim salam dengan Cikgu Ruzi. Cikgu Rizi. Okey. Sebab dah kenal kan? Okey. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tak mahu kan saya ziarah orang COVID dia. Sepupu COVID. Ya, tak apa. Hati-hati jaga diri. Kirim salam. Baik.